Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur. Anda kini sedang menyaksikan Dialog TVS bersama saya Luqman Muhammad, Dan saya Riza Awang. di mana di pentas Dialog 60 minit ini kita akan membawakan kupasan mengenai isu-isu semasa dan tentunya setiap minggu juga Zarul, Betul. kita ada tetamu jemputan Zarul ya. Yang untuk membahaskan isu-isu semasa yang kita bawakan setiap minggu. Dan bersama kita pada hari ini ialah Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapa'i. Kita ucapkan selamat datang kepada Datuk kerana sudi bersama kita untuk hari ini. Jadi Datuk, kita bercakap mengenai pendidikan selari dengan kementerian yang Datuk pegang ketika ini. Dan baru-baru ini juga Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang John Tong Ping telah mengumumkan bajet yang sememangnya tumpuan terhadap bidang pendidikan khususnya untuk melahirkan pembangunan modal insan selari dengan sasaran Sarawak untuk menjadikan negeri maju menjelang 2030. Jadi bagaimana Datuk melihat inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan oleh Premier Sarawak sendiri dan bagaimana Datuk melihat sasaran yang dilakukan oleh Premier untuk tahun hadapan, Datuk? Terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada TVS kerana menjemput saya dalam program Dialog TVS ini. Sebelum saya menghuraikan mengenai bajet yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Premier mengenai pendidikan negeri Sarawak, ingin saya nak jelaskan falsafah pendidikan yang telah dibawa oleh Yang Amat Berhormat Premier. Pertama, kita mesti melihat bahawa penekanan ini amat tinggi sekali dengan wujudnya sebuah kementerian di bawah kepimpinan beliau, iaitu kementerian khas untuk pendidikan. Dan juga beliau telah menekankan betapa pentingnya pendidikan ini sebagai suatu usaha untuk kita menghasilkan modal insan supaya selari dengan ekonomi baru yang telah dilaksanakan oleh beliau, terutamanya ekonomi hijau ataupun green technology berdasarkan kepada berbagai cara, terutamanya hydrogen economy. Sebab itu beliau menekankan pentingnya masyarakat ataupun anak-anak negeri Sarawak bersiap sedia mempunyai pengetahuan dan pendidikan yang tinggi supaya selari dengan pembangunan digital, pembangunan teknologi yang terkini. Dalam bajet yang lepas memang banyak penekanan diberi kepada pendidikan dan berbagai cara telah dilakukan yang akan saya jelaskan satu persatu. Pertama ialah isu PTPTN. PTPTN ini saya rasa kalau kita nak lihat negeri-negeri lain, malah di peringkat nasional pun tidak berjaya dilaksanakan sebagaimana telah dijanjikan oleh berbagai pihak. Tetapi negeri Sarawak tidak pernah menjanji apa pun PTPTN ini, tetapi kita melaksanakan untuk membantu graduan yang menghadapi masalah terutamanya selepas COVID ini untuk mendapat pekerjaan yang baik dan juga pekerjaan yang selaras dengan apa yang mereka belajar di universiti ataupun di institusi pengajian tinggi. Sebab itu Kerajaan Negeri Sarawak semenjak tahun 2021 telah melaksanakan suatu dasar ataupun polisi untuk membantu mereka ini, di mana mereka diberi 30% bantuan membayar balik PTPTN ini jika mereka telah dapat membayar 30% daripada hutang PTPTN mereka. Ini merupakan suatu bajet yang besar di mana semenjak kita melaksanakan pendidikan ini, PTPTN ini, kita telah berbelanja sebanyak 90 juta untuk pelajar-pelajar ataupun graduan dan telah memberi manfaat lebih daripada 22,000 pelajar kita. Jadi saya memang tertarik dengan usaha kerajaan dalam membantu pelajar-pelajar kita ini. Yang kedua ialah untuk mengurangkan beban kos sara hidup sekarang ini. Sebagaimana kita tahu bahawa selepas COVID ini ramai daripada masyarakat kita menghadapi masalah dari segi beban kos hidup. Jadi kerajaan telah melaksanakan voucher buku di mana seluruh pelajar-pelajar yang dapat memasuki IPTA atau IPTS akan diberi RM500 untuk mengurangkan beban keluarga mereka untuk membeli buku-buku. Selepas itu juga yang ini paling menarik yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri iaitu memberi laptop percuma kepada hampir 5,000 pelajar yang dalam golongan yang tidak berkemampuan yang telah berjaya masuk ke IPTA dan IPTS pada tahun 2024 nanti. Selain daripada itu, kita juga mempunyai skim pelajar untuk sekolah-sekolah rendah dan sekolah menengah. Misalnya bantuan pakaian uniform sekolah
di mana telah ditingkatkan kepada 2 juta dan ini akan memberi manfaat kepada pelajar seramai 30,000 pelajar. Dan yang satu lagi yang paling menarik ialah kita akan memberi tuition secara percuma bukan hanya untuk tingkatan 5 tetapi juga tingkatan 3 dan 4. Dan ini telah ditambah daripada 10 juta kepada 15 juta dan dia akan memberi manfaat kepada lebih 30,000 pelajar. Selain daripada itu, kerajaan juga akan menambah beasiswa tempatan mereka panggilkan di mana setakat ini kita beri 400 kepada pelajar tetapi kita akan meningkatkan bajet tersebut kepada 800 ringgit seorang dan ini akan memberi manfaat kepada 11,000 pelajar di negeri Sarawak. Inilah di antara intipati yang paling penting dalam bajet 2024 yang telah dibentangkan, telah diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Sarawak pada mesyuarat yang lepas. Baik, Zarul, kita melihat daripada penerangan yang telah disampaikan oleh Datuk. Boleh kita sifatkan, Datuk, Sarawak sedikit kehadapan dalam bidang pendidikan ini, Datuk? Baik, Datuk, seterusnya, Datuk. Saya tertarik juga mengenai dengan program DLP, iaitu Dual Language Program, yang mana program ini memberi pilihan kepada sekolah untuk menggunakan bahasa Inggeris dalam pengajaran dan pembelajaran dan ia telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan KPM sendiri. Mungkin Datuk boleh ulas sedikit mengenai perkara ini. DLP ini kita di Sarawak amat bertuah sekali. Sebab apabila Menteri Pendidikan sebelum ini telah mencadangkan kepada Yang Amat Berhormat supaya Sarawak menggunakan DLP secara menyeluruh. Perlu diketahui di sini bahawa negeri-negeri lain juga ada DLP tetapi tidak secara menyeluruh. Tetapi negeri Sarawak semenjak 3 tahun yang lepas, kita telah menjalankan DLP program ini secara menyeluruh di mana tidak ada satu sekolah pun ditinggalkan dalam program ini. Semua sekolah mesti mengajar matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Jadi kerajaan negeri bersetuju tanpa apa sebarang bajet daripada kerajaan persekutuan. Kerajaan negeri bertanggungjawab sendiri untuk menggunakan bajet negeri untuk melaksanakan program ini. Program DLP ini adalah amat penting sebab kita percaya bahawa bahasa Inggeris adalah merupakan suatu bahasa ilmu yang perlu pelajar-pelajar kita menguasai supaya dapat menguasai ilmu yang berimpak tinggi terutamanya ilmu teknologi. Jadi sebab itulah kerajaan negeri tidak ada fikir 2-3, kita terus menerima cadangan ini dan alhamdulillah kita sekarang ini telah tahap ke-4, maksudnya pelajar-pelajar tahun 4 sekarang ini menggunakan bahasa Inggeris untuk belajar matematik dan sains. Walaupun isu ini masih lagi berlakunya masalah di tempat-tempat lain, tetapi biarlah Sarawak stick dengan polisi ini, tetap dengan polisi ini dan kita tidak akan mengubah apa sekalipun untuk kembali mengajarkan menggunakan bahasa Malaysia untuk 2 mata pelajaran ini, tetapi kita akan tetap menggunakan bahasa Inggeris untuk 2 mata pelajaran ini iaitu matematik dan sains. Dan difahamkan juga apabila Sarawak melaksanakan program dual language ini, sehingga kan Sarawak dikatakan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi. Jadi bagaimana Datuk melihat perkara ini? Kita mempunyai dasar mengikut apa yang telah dipersetujui dahulu bahawa kita menggunakan bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi. Jadi tidak ada timbul persoalan mengapa Sarawak menggunakan bahasa Inggeris untuk mengajar matematik dan sains. Sebab itu dah persetujuan dan perjanjian telah kita persetujui. Maka kita harus laksanakan. Jadi saya tidak melihat ini sebagai suatu masalah bagi Sarawak. Sebab kita telah menerima bahawa selain daripada kita memperjuangkan penguasaan bahasa Malaysia, tetapi kita tidak mahu anak-anak kita ketinggalan dalam bahasa Inggeris. Sebab itulah kita mementingkan kedua-dua bahasa. Tidak rugi kita mementingkan kedua-dua bahasa dan juga kita tidak kurang patriotik kalau kita mementingkan dua-dua bahasa. Yang paling penting dari segi patriotisme ini ialah anak-anak kita berjaya. Tidak ada gunanya kita patriotik tapi anak-anak kita tidak berjaya. Sebab tidak menguasai bahasa Inggeris.
Saya kira dengan penguasaan bahasa Inggeris juga akan meningkatkan lagi belajar dengan dalam bidang STEM, iaitu teknologi, sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik. Dan ini juga selain dengan Hasrat Sarawak untuk menubuhkan makmal sains di setiap sekolah yang ada di Sarawak ini. Jadi bagaimana Datuk melihat tujuan untuk menubuhkan makmal ini mampu untuk meningkatkan pelajar dalam bidang STEM? Kajian telah menunjukkan bahawa seseorang pelajar itu lebih minat. Minatnya ke arah mata pelajaran sains akan bertambah jika dia belajar sains di dalam makmal sains, bukannya dalam bilik darjah. Memang banyak daripada kajian menunjukkan pentingnya makmal sains ini diwujudkan di sekolah. Tetapi malangnya di Sarawak, kita masih banyak lagi sekolah-sekolah yang tidak mempunyai makmal sains. Misalnya 24 sebuah sekolah menengah yang mengajar pure sains ataupun sains tulen tidak mempunyai makmal sains yang lengkap. Lebih daripada 500 sekolah rendah tidak mempunyai bilik makmal. Jadi ini sedikit sebanyak mengurangkan minat pelajar. Sebab itulah enrollment dalam STEM ini berkurangan semenjak kebelakangan ini. Walaupun ada menunjukkan peningkatan, tetapi peningkatan tersebut tidak mencapai matlamat yang seharusnya kita target. Sebab itulah kerajaan negeri berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini, kerajaan negeri sanggup membina apa yang kita panggil Common Science Lab ataupun makmal sains bersepadu di setiap daerah untuk menangani masalah isu sekolah-sekolah yang tidak ada makmal sains. Perlu ditekankan di sini, iaitu makmal sains ini akan diwujudkan untuk diguna oleh beberapa buah sekolah yang tidak mempunyai makmal sains, tetapi kita mahu makmal sains ini lebih baik daripada makmal sains yang ada di sekolah supaya guru-guru dapat menggunakan makmal ini dengan lebih menyeluruh. Perlu diingatkan juga bahawa kebanyakan makmal sains walaupun ada di sekolah tetapi dari segi maintenance-nya, dari segi consumable items yang banyak berkurangan. Jadi kerajaan negeri tidak mahu perkara tersebut wujud di negeri Sarawak, sebab itulah kita terpaksa juga mewujudkan ataupun membina makmal sains di setiap daerah ini. Baik, Zarul, saya kira cukup lengkap intipati yang dikongsikan oleh Sebenarnya banyak lagi kita nak tanya mengenai Datuk. pendidikan. Banyak lagi, Datuk. Tapi kita nak berehat dahulu dan insya-Allah kita akan kembali selepas ini. Bertemu kembali kita dalam Dialog TVS. Baik Zarul, tadi kita sudah bercakap mengenai pembentangan bajet bagi sektor pendidikan sendiri untuk tahun 2024. Inisiatif Sarawak untuk yang tahun hadapan. Dan kita sudah bercakap mengenai DLP dan sebagainya. Dan seterusnya Datuk, kita nak beralih ke segmen program penilaian pelajar antarabangsa iaitu PISA. Jika kita bercakap mengenai PISA Datuk, kita difahamkan keputusan PISA untuk Malaysia sedikit menurun berbanding tahun sebelumnya. Jadi apa strategi Sarawak sendiri di peringkat Kementerian Pendidikan untuk merubah apa yang dilihat sebelum ini? PISA ini maksudnya ialah Program International Student Assessment yang dijalankan oleh OECD. Dia penting untuk melihat tahap penguasaan pelajar berumur 15 tahun di antara negara-negara yang terlibat dalam kajian ini. Dan Malaysia salah sebuah negara yang terlibat, dan apabila diumumkan keputusan ataupun kajian yang dibuat oleh OECD ini mengenai PISA untuk negara Malaysia, ramai yang berasa panik sikitlah. Disebabkan kita mengalami penurunan daripada 3 aspek, iaitu aspek reading, aspek mathematics, dan satu lagi ialah aspek sains. Penurunannya amat ketara. Maksudnya bukannya ada peningkatan, tetapi penurunan dari segi penguasaan pelajar berumur 15 tahun ini di kalangan pelajar-pelajar kita di negara kita. Kalau dibandingkan negara-negara ASEAN yang lain, negara kita lah yang paling tercorot dari segi penurunan.
kita kalah dengan negara Vietnam dan Cambodia. Malah negara Brunei pun kita tidak dapat bersaing dari segi keputusan PISA ini. Saya rasa ini merupakan satu, dalam bahasa Inggerisnya, a wake up call untuk seluruh warga pendidikan ini untuk mengambil langkah yang drastik. Kalau tidak, kita akan terus menurun dan ini akan menjadikan generasi yang akan datang tidak dapat bersaing di peringkat global. Jadi kerajaan negeri Sarawak apabila melihat keadaan ini berlaku, sebab itu dalam bajet kita, kita meningkatkan jumlah peruntukan untuk tuition percuma ini daripada 10 juta kepada 15 juta dan melibat juga pelajar tingkatan 3. Dahulu hanya melibatkan pelajar tingkatan 5, tetapi kali ini melibatkan pelajar tingkatan 3. Ini adalah salah satu cara kita untuk mengurangkan isu penurunan penguasaan matematik, sains dan pembacaan di kalangan pelajar kita. Kita amat risau mengenai trend ini, tetapi kita harus berusaha dan kerajaan negeri Sarawak mengambil langkah-langkah seperti mana yang telah saya sebutkan untuk menangani masalah penurunan penguasaan pelajar-pelajar ini. Jadi mungkin dari kerajaan Sarawak sendiri, adakah Sarawak merasakan pelajar sendiri bersedia untuk mengambil cabaran meningkatkan lagi PISA ini, Datuk? Sebenarnya untuk ini kita ada 3 aspek. Bukan saja pelajar yang kita harus fokus ataupun kita harus target. Dalam apa-apa pendidikan pun, hasilnya bergantung kepada 3 faktor. Pertama, pelajar, penting. Yang kedua, ibu bapa. Dan yang ketiga, guru. Jadi sebab itu kerajaan negeri Sarawak selain daripada memberi penekanan kepada infrastruktur dan juga dari segi membantu dari segi alat-alat bantuan pendidikan, juga memberi banyak program-program untuk professional development kepada guru. Kalau dibandingkan bajet yang telah kita huraikan semenjak kebelakangan ini, 25% adalah dari segi program untuk ketiga-tiga sektor ini tadi. Untuk pelajar, untuk ibu bapa dan juga untuk guru. Jadi guru ini penting. Dan kedua, ibu bapa. Baru dia dapat memberi impak kepada pelajar. Sebab itu kalau kita hanya fokus kepada pelajar, tidak fokus kepada pembangunan profesional guru dan juga kepada kesedaran ibu bapa, maka impaknya kepada pelajar tidak begitu berkesan. Sebab itu langkah-langkah yang harus kita ambil merupakan ketiga-tiga sektor ini. Jadi bercakap mengenai pembangunan profesional guru yang tadi, Datuk, boleh dikatakan ia juga penting untuk guru apabila pembangunan profesional pada di kalangan guru ini memberi ilmu kepada pelajar itu sendiri. Jadi mungkin Datuk boleh perincikan lagi mengenai pembangunan profesional kepada guru. Kita di Sarawak cuba hendak mengatasi masalah kekurangan guru option. Maksudnya guru yang dilatih untuk mengajar subjek tersebut. Misalnya guru mengajar subjek sains tidak mencukupi. Jadi kerajaan negeri mengambil langkah tersendiri untuk mengadakan program-program khusus untuk guru-guru yang bukan option ini supaya mereka dapat mengajar sains, supaya dapat mencukupi guru-guru yang boleh mengajar sains, matematik dan juga English. Program-program ini berjalan sepanjang tahun dan melibatkan seluruh guru di negeri Sarawak supaya dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan pendidikan supaya mereka dapat mengajar pelajar-pelajar kita dengan lebih baik. Dan sebab itu juga kita ada bekerjasama dengan Yayasan Singapore supaya mereka dapat memberi tunjuk ajar bagaimana guru dapat mengajar lebih efektif dalam matematik. Jadi banyak program-program telah kita laksanakan untuk guru ini. Selain daripada itu juga yang paling penting, kita juga mengadakan kursus kepimpinan. Dalam mana-mana sekolah, kepimpinan di peringkat sekolah amat penting. Guru besar amat penting, pengetua amat penting. Sebab itu kita target guru besar dan juga pengetua supaya mengadakan kursus kepimpinan supaya mereka menjadi suatu ketua di sebuah sekolah dapat meningkatkan prestasi di sekolah-sekolah tersebut. Jadi professional development ini saya rasa amat penting walaupun Kementerian Pendidikan tidak mempunyai banyak dana untuk
tujuan tersebut. Tetapi oleh sebab kita melihat ini penting, sebab itu kerajaan negeri banyak mengadakan program di bawah Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat kita khusus untuk memfokuskan kepada professional development guru di negeri Sarawak. Baik Datuk, alang-alang Datuk bercakap mengenai guru. Baru-baru ini juga saya sendiri berada di Kuala Lumpur di Parlimen di mana kita melihat sidang perbahasan daripada Kementerian Pendidikan dan sebagainya, di mana mereka juga di peringkat Kementerian Pendidikan KPM sendiri mahu memastikan keterjaminan kesejahteraan guru dan mengurangkan beban guru itu sendiri. Bagaimana Datuk melihat apakah guru itu dapat dikurangkan tugasnya bagi memastikan profession keguruan itu sendiri dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin? Itu memang banyaklah rugutan daripada para guru mengenai peranan mereka. Peranan guru mengajar. Tetapi kebanyakan daripada masa yang telah mereka gunakan bukan untuk mengajar. Banyak aktiviti lain, membuat laporan dan saya rasa ini harus kita kurangkan. Bukan saja dari segi kita bercakap untuk mengurangkan, tetapi dia harus dilihat dan dirasai oleh guru supaya bebanan mereka bukan mengajar ini supaya dikurangkan dengan secepat mungkin. Sebab saya memang percaya bahawa isu ini amat dekat di hati para guru dan mereka mempercayai juga bahawa mereka dibebankan dengan tugas bukan mengajar ini terlalu banyak. Disebab itu fokus mereka kepada pelajar makin berkurangan. Apatah lagi apabila sekolah ataupun kelas tersebut mempunyai ramai pelajar. Misalnya kalau 40 orang ataupun lebih daripada 45 orang daripada satu kelas dan dibebankan pula dengan bukan pengajaran ini, maka guru tidak dapat memfokus khusus kepada pelajar-pelajar lemah. Sebab itu kemungkinan besar di negeri Sarawak kekurangan guru, kekurangan fokus beban bukan mengajar ini terlalu tinggi. Maka sebab itulah kedudukan kita dalam SPM tidak begitu baik jika dibandingkan dengan negeri lain. Sebab itu kerajaan negeri Sarawak melihat ini amat penting. Sebab itu isu kekurangan guru ini juga kita telah mengambil tindakan yang tegas bahawa kita tidak mahu berkompromi. Pada tahun 2024 perkara ini harus diselesaikan, kalau tidak 100% tetapi hampir 100% kita selesaikan, dan insya-Allah untuk sekolah guru menengah kita akan dapat selesaikan pada tahun depan, dan sekolah rendah mungkin ke tahap 75% kita dapat menyelesaikan kekurangan guru di sekolah-sekolah. Bercakap mengenai isu kekurangan guru ni, Datuk. Beberapa bulan lalu dikatakan hampir 200 guru yang menolak untuk mengajar di Sarawak. Jadi bagaimana kerajaan Sarawak ataupun Kementerian Pendidikan sendiri mengatasi masalah ini? Saya rasa polisi paling penting sekarang ini pertama untuk mengatasi isu ini memang ini sudah jadi lumrah. Kalau seseorang bukan daripada Sarawak dihantar ke Sarawak, mungkin tidak mahu begitu minat untuk mengajar, ada kurangnya kesedaran untuk datang ke Sarawak. Tetapi yang paling penting yang bagi saya, polisi pertama yang harus dilaksanakan oleh kementerian bukan secara paksa. Secara paksa ini saya rasa nampak tidak begitu elok. Tetapi yang paling baik semua anak-anak Sarawak yang menjadi guru sepatutnya secara automatik kembali ke Sarawak untuk mengajar di Sarawak. Itu dasar yang harus dilaksanakan dahulu untuk mengurangkan kekurangan ataupun mengurangkan yang menolak untuk datang ke Sarawak. Saya pasti ramai daripada anak-anak Sarawak yang mengajar di Semenanjung supaya mereka dikembalikan untuk berkhidmat di negeri Sarawak. Kalau dasar tersebut dapat dilaksanakan dengan secepat mungkin, mungkin yang kurang minat untuk datang Sarawak, yang menolak untuk tawaran datang Sarawak ini mungkin berkuranganlah. Baik Datuk. Itu dari perincian yang diberitahu oleh Datuk sendiri mengenai apa inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan Sarawak untuk mengatasi masalah-masalah yang berlaku di pendidikan di Sarawak, Luqman. Itu dia lebih-lebih lagi dalam bidang guru itu sendiri yang mungkin insya-Allah Sarawak sendiri dapat diselesaikan pada tahun kehadapan nanti. Baik Zarul, saya kira kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Kembali
Kembali lagi dalam Dialog TVS, masih lagi bersama kita Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai. Baik Doktor, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Kita nak sentuh sikit mengenai sekolah kebangsaan antarabangsa yang kita tahu Kerajaan Sarawak satu-satunya yang menubuhkan sekolah kebangsaan antarabangsa yang kini telah pun siap di Kuching, yang mana telah menerima pendaftaran sebanyak 179 pelajar di Petajaya, Datuk. Jadi Datuk, apa lagi sasaran Kerajaan Sarawak sampai sini mengenai sekolah antarabangsa ni, Datuk? Terlebih dahulu saya nak huraikan sedikit mengenai Yayasan Sarawak International Secondary School ni ataupun YSISS. Ini merupakan suatu inisiatif yang telah diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Premier. Saya rasa negeri-negeri lain di Malaysia, kerajaan lain lah di negeri Malaysia, belum lagi mewujudkan sekolah tersebut untuk pelajar-pelajar negeri. Tetapi di Sarawak ini merupakan langkah pertama. Saya amat menyanjung tinggi bahawa inisiatif ini disebabkan objektif pentingnya ialah supaya dapat mengimbangi pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan ini, supaya mereka juga mendapat pendidikan bertaraf antarabangsa ataupun mendapat pendidikan menggunakan silibus antarabangsa. Sebab silibus yang digunakan pakai dalam sekolah ini ialah menggunakan International General Certificate Secondary Education, IGCSE, yang berpusat di Cambridge. Jadi apabila kita memberi ruang dan peluang kepada pelajar-pelajar khususnya di luar bandar dan di kalangan keluarga yang kurang berpendapatan ini, maka mereka dapat bersaing dengan pelajar-pelajar yang berkemampuan yang pergi ke sekolah private school ni yang begitu banyak di negara kita. Dan apabila pendekatan ini dilaksanakan, jurang perbezaan dapat kita kurangkan di kalangan mereka, di pelajar-pelajar ini. Ini merupakan suatu langkah yang paling bijak dan paling nobel bagi saya untuk mewujudkan kesamarataan di kalangan pelajar-pelajar untuk mendapat pendidikan yang bertaraf antarabangsa. Di Sarawak, kita bukan wujud sebuah, kita wujud 5 buah sekolah ini. Kerajaan negeri telah bersetuju untuk mewujudkan 5 buah. Pertama telah beroperasi di Petrajaya dan level 8 sekarang ni, mereka masuk level 7 dan sekarang sudah level 8 di mana lebih daripada 170 orang pelajar telah enroll ke sekolah tersebut. Dan yang kedua yang sudah dibina di Batu 12 Serian Kuching, Jalan Serian Kuching, dan hampir siap 99% dan berkemungkinan besar akan dapat mengambil pelajar pada tahun hadapan. Di Sibu, construction dan pembinaan sedang berjalan dan kemungkinan pada tahun 2026 akan dapat mengambil pelajar, dan seterusnya kita akan bina di Bintulu dan juga akan membina di Miri. Pentingnya sekolah ini ialah supaya pendedahan awal pendidikan peringkat antarabangsa, supaya jika mereka berjaya, mereka boleh masuk ke universiti yang ternama di seluruh dunia. Ini tujuan Kerajaan Negeri Sarawak membina sekolah ini, dan sekolah ini bukannya murah untuk membina sebab semuanya dibiayai oleh kerajaan negeri. Pembinaannya sahaja menghampirkan 70 juta sebuah sekolah. Jadi untuk 3 buah sekolah ini menelan lebih 350 juta. Dan operational cost-nya lebih daripada 15 juta untuk sebuah sekolah setiap tahun. Jadi ini merupakan suatu pelaburan yang tinggi daripada pihak kerajaan semata-mata untuk melihat anak-anak kita daripada luar bandar dapat menikmati pendidikan bertaraf antarabangsa ini. Jadi bercakap mengenai pelaburan, Datuk, bagaimana pula dengan yuran untuk pelajar, memenangkan pelajar yang masuk ini di kalangan golongan B40, dan untuk itu mungkin bagi yang ada yang berminat untuk mengetahui bagaimana untuk mereka cara memasuki YSISS ini. Dan sedikit Datuk, mungkin kriteria pelajar-pelajar itu sendiri. Pertama, kita dibagikan kepada 3 golongan, iaitu golongan B40. B40 ini dia masuk secara percuma. Tidak dikena bayaran 1 sen pun. Okey. Dan mereka harus menduduki peperiksaan entrance exam, di mana setiap tahun
Yayasan Sarawak akan mewujudkan peperiksaan ini dan semua terbuka kepada semua pelajar darjah 6 supaya boleh menduduki peperiksaan ini, dan jika mereka berjaya dan memenuhi kriteria tersebut, mereka akan diterima masuk ke sekolah tersebut. Dan juga kita beri kepada golongan M40. Walaupun tidak 100% percuma, ada bayaran tetapi secara fenomenal. Sedikit saja bayaran. Dan juga kita beri kepada T20. Kita buka juga. Dan jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah private school lain, memanglah dari segi yurannya amat rendah sekali. Ini kita melihat supaya adanya suatu keadaan di mana pelajar-pelajar daripada yang bergolongan berpendapatan tinggi dapat bergaul dan juga golongan rendah dapat bergaul bersama-sama di sebuah sekolah yang dibina oleh kerajaan negeri. Baik. Seterusnya, Datuk, ini pula soal mengenai memperkasakan sekolah Cina. Seperti kita tahu, Datuk, komitmen tanpa gagal kerajaan Sarawak dalam memperkasakan serta membangunkan sekolah Cina di negeri ini, di mana saya percaya pendidikan merupakan keutamaan kerajaan negeri, di mana ia memainkan peranan penting dalam pembinaan bangsa dan negara. Dan sekiranya jika saya tidak silap, Sarawak antara negeri di Malaysia yang jauh di hadapan dalam memperkasakan sekolah Cina ini. Dan mungkin dari sudut pandangan Datuk, apakah alasan Sarawak, mungkin objektif Sarawak sendiri dalam menjaga kepelbagaian bangsa dan agama di negeri ini dari sudut pendidikan itu? Okey, pertama mengenai sekolah Cina ini kita panggil Independent Chinese Secondary School. Di Sarawak kita ada 14 buah sekolah seperti berikut ya. Dia berbeza dengan SJKC. Independent Chinese Secondary School ini diwujud untuk secondary school. Okay. Jadi pelajar-pelajar ini membayar sendiri yuran mereka untuk belajar di sekolah tersebut, dan semua pendidikan di sekolah ini menggunakan bahasa Cina. Kita tidak menganggap itu sebagai suatu masalah. Selagi dia anak Sarawak boleh mencapai tahap pendidikan yang tinggi dan seterusnya boleh contribute kepada pembangunan negeri, kita tidak ada masalah dia datang dari mana pun. Asalkan dia anak negeri Sarawak, dapat menyumbang dari segi pembangunan masa depan negeri Sarawak, maksudnya dia berguna. Seorang warga negara yang amat berguna. Sebab itu kerajaan negeri Sarawak menganggap bahawa pelajar-pelajar daripada ICSS ni, Independent Chinese Secondary School ini, juga boleh menyumbang kepada talent development, kepada human capital untuk negeri Sarawak. Maka kita tidak mengambil mereka sebagai seorang anak tiri. Kita menganggap mereka juga anak negeri Sarawak. Sebab itu kerajaan negeri Sarawak adalah satu-satunya kerajaan negeri. Malah peringkat dasar, peringkat nasional pun tidak dapat sama dengan negeri Sarawak. Pertama, pelajar-pelajar daripada sekolah ini dibenarkan untuk mendapat beasiswa negeri. Kedua, mereka ini dibenarkan untuk memohon kerja di mana-mana jabatan kerajaan negeri. Yang ketiga, paling penting, mereka ini juga boleh diterima masuk ataupun direcognize untuk masuk ke mana-mana universiti kepunyaan kerajaan negeri, misalnya UTS, Swinburne dan juga Curtin. Jadi kita tidak membeza mereka ini daripada arus mana, arus kebangsaan ke ataupun arus bukan kebangsaan, bukan daripada sekolah Cina ini. Ini pendekatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh mana-mana. Malah perdebatan ini terus berlaku, tetapi kerajaan negeri Sarawak mengambil pendekatan ini sebab kita melihat bahawa juga mereka mempunyai kepentingan boleh contribute kepada human capital untuk negeri Sarawak. Sebab itu kerajaan negeri Sarawak memberi peruntukan yang amat tinggi. Semenjak tahun 2014 lagi, kita telah menyalurkan peruntukan tersebut dan setiap tahun bertambah. Dan tahun ini sekolah-sekolah ini telah diberi 10 juta untuk membantu mereka dalam operasional dan juga dalam development sekolah-sekolah tersebut. Dan sebab itu kerajaan negeri Sarawak setakat ini telah berbelanja 52 juta untuk sekolah Independent Chinese School ini. Dan saya mengharapkanlah supaya mereka ini dapat terus berjaya dan seterusnya menyumbang kembali, sebab mereka ini amat beruntung tinggal di negeri Sarawak mendapat segala kemudahan seperti ini berbanding dengan tempat-tempat lain di negara kita. Baik, kalau tadi kita dah cakap mengenai sekolah kebangsaan antarabangsa yang Sarawak dan juga
Sementara tadi sekolah Cina, Bina Kementerian Sarawak sendiri memperkasakan sekolah Cina. Jadi kita nak sentuh sikit mengenai pendidikan tinggi percuma diumumkan oleh Premier Sarawak Datuk Tinggi Abang Johari Tun Nopeng yang baru-baru ini dalam bajet 2024, yang mana dalam soal ini tentunya kita melihat Sarawak tampil berani dan jauh di hadapan menerusi hasratnya untuk menyediakan pendidikan tinggi percuma pada tahun 2026. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan secara keseluruhan bagaimana perancangan yang bakal dinikmati oleh pelajar nanti untuk tahun 2026. Saya rasa ramai yang setuju dengan saya bahawa isu pendidikan percuma ini banyak diluahkan oleh berbagai pihak. Malah dijadikan sebagai suatu janji pilihan raya pun. Free education. Free education. Negeri Sarawak tidak pernah pun menyuarakan ataupun mengatakan janji dalam pilihan raya. Tetapi negeri Sarawak melaksanakannya. Kita mengatakan bahawa kita akan laksanakannya pada tahun 2026. Di mana semua pelajar-pelajar yang berjaya masuk ke institusi pengajian tinggi keperjuangan negeri Sarawak di Sarawak, misalnya Swinburne, Curtin, UTS, ICATS dan juga Sentex akan diberi secara percuma. Tidak ada sebuah negeri pun yang dapat melaksanakan skim ini. Dan saya rasa ini merupakan suatu cabaran kepada negara dan juga kepada negeri-negeri lain untuk melaksanakan usaha ataupun inisiatif ataupun program yang sama untuk memberi pendidikan tertiary education secara percuma. Walau bagaimanapun kita terpaksanya melaksanakannya pada tahun 2026 sebab kita harus menyediakan prasarana dahulu, menyediakan kelengkapan untuk pelajar-pelajar masuk, dan saya jangka peningkatan yang mendadak akan berlaku kepada enrolment pelajar-pelajar di negeri Sarawak untuk menyertai ataupun mengikuti kursus-kursus di negeri Sarawak ini sendiri. Ini merupakan suatu pendekatan yang amat besar sekali ataupun suatu polisi yang besar yang dilaksanakan yang akan memberi impak dan keuntungan dan kebaikan manfaat yang besar kepada pelajar-pelajar di negeri Sarawak pada tahun 2026 nanti. Menarik, Zarul. Itulah dia antara usaha Sarawak dalam memperkasakan sektor pendidikan itu sendiri. Sebenarnya kita ada beberapa soalan lagi, Datuk. Kita nak simpan dulu kerana kita nak berehat seketika, sekembali selepas ini. Bertemu kembali kita dalam Dialog TVS. Sedar tak sedar, Zarul, kita nak sampai ke penghujung rancangan, dan ini menarik, Datuk. Sebenarnya kita nak bercakap mengenai sistem penilaian pelajar tahun 6 dan tingkatan 3 di Sarawak yang akan diperkenalkan pada tahun 2025. Di mana berhubung dengan Hala 7 Sarawak ini yang mensasarkan untuk memperkenalkan sistem ini, di laman sosial saya melihat reaksi rakyat Malaysia yang sangat menyambut baik, Datuk, sebenarnya apa yang digerakkan oleh kerajaan Sarawak ini, dan tentunya reaksi itu datangnya daripada di kalangan golongan ibu bapa dan di pihak Kementerian Sarawak sendiri dalam pendidikan ini. Sejauh mana cadangan bagi sistem penilaian ini yang difahamkan masih dalam perbincangan mungkin dapat memberi kesan besar untuk pelajar melangkah ke peringkat seterusnya? Saya ingin nak menyatakan di sini, kalau saya sebagai seorang ibu bapa, jika saya melihat anak-anak saya tidak ada penilaian, mungkin saya tidak tahu tahap mana anak saya kalau dibandingkan bukan saja di kalangan sebilik darjah, tetapi juga adakah mereka ini setanding dengan pelajar-pelajar lain di seluruh negara ataupun di seluruh dunia. Jadi sebab itu saya rasa dalam social media ramai daripada ibu bapa merasa gelisah apabila tidak adanya penilaian ini. Dan juga di kalangan guru ada juga yang bersetuju, ada juga yang tidak bersetuju sebab mereka takut bahawa jika ini akan membebankan mereka lagi. Ingin hendak saya nyatakan di sini bahawa objektif kerajaan negeri, khususnya kementerian kita, untuk mewujudkan penilaian ini, bahawa kita melihat jika tidak adanya penilaian ini, kita tidak dapat mengetahui secara sebenarnya kedudukan pelajar-pelajar di negeri Sarawak apabila kita bertukar secara 100% ke DLP dalam bahasa Inggeris. Jadi kita hendak melihat
bahawa pelaksanaan tersebut berjalan dengan baik, adakah perlu ditambah baik, apa segala kekurangan. Sebab itu kita perlu melihat berbagai aspek perlunya ada penilaian ini. Kedua, saya melihat penilaian ini penting. Tidak semua pelajar-pelajar akan berjaya dalam akademik. Kalau kita hanya menunggu tingkatan 5, 11 tahun mereka belajar, baru diadakan penilaian, baru dikatakan mereka ini boleh melanjut pelajaran seterusnya, yang ini tidak boleh melanjut seterusnya, ataupun ini terpaksa masuk ke institusi lain, maka saya anggap itu agak terlalu lambat jika kita hendak fokuskan kepentingan TVET. TVET ini harus kita fokuskan daripada peringkat awal. Mana yang lebih minat kepada TVET harus kita asingkan ataupun harus kita bawa mereka ke institusi TVET. Bukannya di peringkat terlalu berumur sudah 17 tahun. Sebaik-baiknya di peringkat awal lagi. Sebab itu penilaian ini bukan semata-mata untuk melihat pelajar itu boleh membaca, menulis. Tetapi banyak lagi objektif lain yang dapat kita capai kalau kita adakan penilaian di peringkat awal ini. Jadi untuk jaminan kepada guru, saya hendak menyatakan di sini bahawa penilaian yang hendak kita laksanakan oleh kerajaan negeri, oleh kementerian ini tidak akan membebankan guru. Kita akan menggunakan suatu khidmat ataupun satu sistem ataupun satu proses di mana kita hendak melihat kedudukan pelajar kita bukan hanya untuk di Malaysia ataupun di Sarawak, tetapi untuk membandingkan kedudukan mereka di luar negara. Sebab itu kita masih lagi di peringkat perbincangan dan saya bersyukur dan alhamdulillah sebab Kementerian Pendidikan Malaysia menyambut baik cadangan kita ini untuk mewujudkan penilaian di peringkat awal ini. Jadi untuk menyelesaikan sistem penilaian ini sudah pasti autonomi pendidikan untuk Sarawak juga memainkan peranan yang penting. Jadi kalau kita lihat pendidikan yang stabil serta kemudahan yang baik tentunya dapat meningkatkan prestasi pendidikan anak-anak Sarawak, dan difahamkan juga Kerajaan Sarawak sedang berbincang dengan Kerajaan Pusat untuk mendapatkan autonomi penuh untuk pendidikannya. Jadi sekiranya Sarawak berjaya mendapatkan autonomi penuh ini, Datuk, bagaimana Datuk melihat signifikannya kepada Sarawak secara keseluruhan? Saya ada mendapat soalan ini dari semasa Dewan bersidang lepas mengenai autonomi negeri Sarawak ni. Mengenai MA 63 ini. Kalau kita dengar ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa Hari Malaysia 16 September di Kuching. Beliau dengan jelas mengatakan bahawa generasi beliau bukannya untuk berunding MA 63 ini. Generasi beliau adalah generasi penerus. Generasi yang melaksanakan apa yang telah dimeterai oleh bapa-bapa kita dahulu. Maksudnya generasi ini haruslah memperkotakan apa yang telah dikatakan. Bukannya berunding. Tetapi masalahnya banyak isu-isu birokrasi yang harus kita selesaikan. Dan sebab itu kerajaan negeri Sarawak dan alhamdulillah anak negeri Sarawak Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dilantik untuk menerajui hal ehwal Sarawak dan Sabah, dan saya rasa dengan pelantikan tersebut akan dapat mempercepatkan proses ini. Sebab banyak proses-proses ini mungkin lambat disebabkan birokrasi, dan kita perlu adanya autonomi ini, kita perlu adanya devolution of power ini supaya tidak menyekat pembangunan pendidikan di negeri Sarawak. Dan saya melihat paling penting berlakunya pendidikan di Malaysia ini ada disebabkan ketidakstabilan bukan saja dari segi politiknya tetapi dari segi pertukaran menteri yang bertanggungjawab. Apabila menteri bertukar, polisi pun bertukar, dasar pun bertukar. Dan ini memberi kesan kepada negeri Sarawak. Dan autonomi ini jika berlaku akan dapat sedikit sebanyak menyelesaikan flip-flop dari segi polisi ini supaya kita bertegas bahawa ini yang kita mahu. Tetapi dalam perjanjian Malaysia 63, kalau kita perhatikan 18 poin, the 18 points of the agreement, poin yang ke-14 itu jelas menunjukkan bahawa health dan education policy mesti di bawah kerajaan negeri dan di bawah kontrol kerajaan negeri Sarawak. Begitu juga laporan IGC
artikel 17 perenggan 1 dan A jelas menunjukkan bahawa polisi yang ada sekarang ini tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan Kerajaan Negeri Sarawak dan jika apa pun polisi-polisi baru mesti mendapat persetujuan Kerajaan Negeri dahulu. Baik dari segi pelantikan ataupun dari segi dasar lain. Jadi sebab itulah kita memang hendak sangat ini walaupun kita mengetahui dari segi perlembagaan bahawa tanggungjawab pendidikan ini di bawah Kerajaan Persekutuan. Tapi tidak semestinya kerajaan negeri tidak boleh diberi tanggungjawab untuk melaksanakan apa yang mereka fikir penting untuk negeri Sarawak. Dan apabila di bawah kerajaan persekutuan, mestilah segala bentuk bajet, perbelanjaan, peruntukan harusnya datang daripada kerajaan persekutuan. Memang dari segi perbelanjaan untuk mengurus pendidikan memang tinggi. Saya difahamkan di negeri Sarawak memerlukan 4.7 bilion setahun untuk menguruskan operational cost untuk pendidikan. Tetapi itu kita boleh bincang, kita boleh atur cara dia macam mana untuk melaksanakan autonomi ini dengan lebih berkesan. Tetapi yang paling penting di negeri Sarawak, kita tidak mahu polisi-polisi yang sentiasa berubah-ubah ini sebab dia memiliki kesan dan impak yang begitu negatif kepada kemajuan pendidikan. Dan kalau boleh, jika adanya autonomi ini, kita pastikan bahawa segala polisi yang baik harus diteruskan. Bukan polisi bertukar disebabkan menteri bertukar. Tanpa memikir kebaikan tersebut. Sebab itu kita mengharapkan sangat bahawa kita mendapat autonomi ini kalau tidak secara penuh tetapi banyak dasar-dasar yang perlu dilaksanakan merujuk kepada negeri Sarawak sebab keperluan Sarawak berbeza, kepentingan Sarawak berbeza dan luas muka bumi Sarawak berbeza yang harus diberi perhatian oleh Kerajaan Persekutuan. Baik Darul, kita sudah bercakap mengenai keperluan pelajar, kita sudah bercakap mengenai pendidikan tinggi, kita sudah bercakap mengenai beban guru itu sendiri Autonomi juga. sehingga autonomi. Dan soalan terakhir kami Datuk, tentunya sepanjang 7 tahun Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tinopeng menjadi pemimpin nombor 1 negeri yang ketika dahulunya kita kenali sebagai Ketua Menteri. Mungkin Datuk sendiri boleh berkongsi mengenai kejayaan yang sedang ataupun yang telah disampaikan kepada rakyat di Sarawak tentunya. Pertama, saya secara peribadi mengucapkan beribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Premier kerana meletakkan saya sebagai Timbalan Menteri Pendidikan, which is very close to my heart, dekat di hati saya. Dan saya rasa ini satu tanggungjawab yang besar sebab ia merupakan suatu kementerian yang akan menentukan masa depan generasi yang akan datang. Ini paling penting. Yang kedua yang nak saya tekankan di sini bahawa suatu langkah paling bijak yang telah dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Premier selepas beliau mengambil tampuk pemerintahan negeri iaitu dengan mewujudnya kementerian ini. Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat ini. Yang ketiga ialah beliau banyak menekankan pelaburan dari segi human capital iaitu pentingnya pendidikan. Dan saya percaya ini adalah salah satu daripada cara di mana pendapatan Sarawak bertambah. Yang Amat Berhormat telah bekerja kuat untuk menambahkan pendapatan negeri Sarawak. Ini adalah cara terbaik untuk memulangkan hasil tersebut kepada rakyat dengan melaburkan dalam bidang pendidikan. Sebab pelaburan pendidikan ini bukannya suatu pelaburan yang boleh menghasilkan untuk jangka masa pendek. Tetapi jika seseorang itu berjaya dalam pendidikan, dia bukan hanya boleh membantu mereka sendiri, bukan saja boleh membantu keluarga, tetapi yang penting juga boleh membantu negeri kita maju lebih ke hadapan. Jadi semenjak beliau memegang tampuk pemerintahan, penekanan kepada pendidikan ini bukan hanya dari segi cakapan. Banyak yang telah kita lihat, sekolah international school, pendidikan percuma, naik taraf sekolah-sekolah daif, walaupun kerajaan persekutuan tidak cukup dana, beliau menggunakan dana kerajaan negeri
bayar hutang dahulu. Ini cara pendekatan beliau, macam-macam cara pendekatan semata-mata untuk meningkatkan pendidikan di negeri Sarawak. Dan kerajaan negeri sendiri telah melaburkan sebanyak 2.69, hampir 2.7 bilion semenjak beliau menjadi Ketua Menteri dan seterusnya menjadi Premier di dalam membangunkan pendidikan negeri Sarawak, di mana 75%-nya untuk infrastruktur, untuk membaiki sekolah, elektrik, air dan juga prasarana yang lain. Dan 25%-nya digunakan untuk program dan aktiviti untuk membangun dari segi pendidikan pelajar dan juga dari segi pembangunan profesional guru-guru. Jadi saya melihat bahawa apa yang telah dilaksanakan oleh Yang Amat Berhormat Premier semenjak beliau mengambil alih kerajaan negeri Sarawak ini merupakan suatu pendekatan yang paling tepat, khususnya dalam bidang pendidikan, sebab kalau tidak apa yang beliau rancang dalam PCDS, iaitu dari segi teknologi berimpak tinggi, dari segi green technology, dari segi tenaga hijau, dari segi hidrogen dan banyak lagi yang berteknologi tinggi ini tidak akan dapat berjaya jika anak-anak negeri Sarawak tidak mempunyai pendidikan yang tinggi khususnya dalam bidang teknologi. Itu dia Lok. 2.7 bilion bukan jumlah yang sedikit tu. Jumlah yang besar untuk meningkatkan pendidikan di Sarawak ini, kawan. Jadi saya rasa itu saja. Betul Zarul, itu saja. Terima kasih kepada Datuk Dr. Anwar Repa'i atas kesediaan bersama-sama dengan kita Dialog TVS untuk minggu ini. Dan Zarul, saya kira itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk teruskan saksikan Dialog TVS bersama dengan tetamu-tetamu jemputan yang lain lagi, bersama-sama dengan host-host yang lain juga. Saya Zazah Awang. Saya Luqman Muhammad. Assalamualaikum. Salam selamat Jumaat.